TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Road to Success di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ini dia, kita akan belajar subjek atau mata pelajaran vocational yang diajar di sekolah menengah harian, iaitu tanaman makanan kertas 1. Kenapa kita belajar subjek ini? Sebab kita akan memberi info ataupun sedikit ilmu, berkongsi ilmu dengan adik-adik yang sedang menonton sekarang ini untuk mahir dalam bidang tanaman, bidang mungkin juga pertanian dan menjadi usahawan yang berjaya, insya-Allah. Dan sebelum kita memulakan kita punya pembelajaran, kita nak nasihatkan kepada adik-adik untuk menjaga SOP. Pastikan anda sentiasa sanitasi tangan, sentiasa cuci tangan, menjaga penjarakan sosial dan juga memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, kita nak berkenalan dulu dengan cikgu kita ini. Jadi apa kata kita saksikan dulu video ini. Itu dia Cikgu Wajih. Tengok gaya dia macam tu dah tahu dah cikgu ni memang pakar dalam tanaman makanan ni. Ini dia sekarang ini bersama dengan Eli sekarang ini. Cikgu Wajih, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eli sihat? Saya sihat, alhamdulillah, cikgu. Sama kita jaga kita. Kita jaga kita, menjaga betul. SOP juga menjarakan sosial. Baiklah cikgu. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran tanaman makanan kertas 1. Ya, betul. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu kepada pelajar. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua pada semua calon-calon dan juga guru-guru yang sedang menonton. Jadi saya Muhammad Wajih bin Osman daripada Sekolah Menengah Air Tawar Kota Tinggi Johor akan membincangkan dan menerangkan tips-tips tanaman makanan bagi saja MPV ini. Jadi lepas ini kita akan pastikan pelajar-pelajar dapat input untuk mendapatkan markah yang terbaik nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, cikgu dah bersedia? Ya. Okey, saya ke meja sakti saya lah. Ya. Okey, cikgu. Mari cikgu. Ya. Sebelum itu, cikgu, kita nak minta cikgu sanitasi makanan. Sanitasi dulu sendiri makanan. Saya nampak makanan atas meja ni, saya terus rasa macam sedap pula saya nampak. Dah petang-petang ni nampak lapar. Okey, kita sanitasi. Kita boleh buka kita punya pelitup muka cikgu. Dan cikgu mungkin boleh simpan dalam kocek. Dah nampak muka dah. Itu dia. Alhamdulillah boleh nampak muka Eli. Ya, baru nampak. Sebenarnya kita tak nampak virus COVID. Tapi kita memang tak mampulah nak lihat dia. Tapi kita mampu untuk mencegahnya. Betul tu cikgu. Itu sangat penting. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, saya pasti adik-adik kat luar sana tak sabar nak tahu tentang tanaman makanan, nak tahu tips untuk dikongsikan oleh cikgu. Kita rehat sebentar, boleh cikgu? Boleh. Kita makan kerepek dia dululah. Silakan. Okey, kita kembali selepas ini di Road to Success di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya mengambil aliran tanaman makanan. Saya sangat beruntung kerana mengambil aliran tersebut. Kerana saya dapat mempelajari kemahiran penanaman seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Saya juga dapat memproses hasil itu di mana saya menjual hasil dan mendapat keuntungan. Saya berharap saya mendapat keputusan cemerlang bagi SPM tahun 2020. Saya rasa tanaman makanan ini seronok apabila kita dapat melakukan amali seperti menanam pokok pisang, menanam temikai, menanam cili dan pelbagai lagi tanaman. Bagi saya, tanaman ini seronok kerana apabila kita dapat menghasilkan produk daripada tanaman yang kita tanam di sekolah lah. Seperti yang saya lakukan daripada pokok cili itu, saya menghasilkan sos cili. Daripada buah pisang yang saya tanam di sekolah, saya menghasilkan kerepek pisang.
Dan pelbagai lagi lah produk yang kami tanam di sekolah untuk dipasarkan. Bagi saya, subjek ini amat menyeronokkan kerana banyak aktiviti amali yang boleh dilakukan seperti menanam pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Seterusnya, saya dapat mempelajari kaedah penanaman yang bersesuaian dengan jenis tanaman. Ilmu ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, saya bercita-cita untuk membuka nursery sendiri. Akhir sekali, semoga saya mendapat keputusan yang cemerlang di SPM 2020. Didik TV KPM. Kembali di Didik TV KPM. Ya, Road to Success. Hari ini kita nak bincangkan tentang tanaman makanan kertas satu. Okey, tapi sebelum itu Kak Eli nak ingatkan sekali lagi kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, menjaga penjarakan sosial, sentiasa sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, cikgu, kita bersama dengan Cikgu Wajih lagi ya? Ya, saya. Masih berada di sini lagi. Masih lagi, Ya. Alhamdulillah. Dan kita tidak berseorangan, cikgu. Ya. Kita ada askar-askar cikgu Ya. yang bijak pandai. Betul, ya. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar Felda. Air Tawar 2. Betul. Okey, mungkin cikgu boleh perkenalkan murid-murid kesayangan cikgu ni. Okey, jadi di sini ada 5 orang pelajar dan juga calon SPM 2020. Iaitu yang pertama yang atas tu Muhammad Rafikin. Lambat sikit Muhammad Rafikin. Okey. Yang sebelahnya adalah Nurul Syafiqah. Okey, dan juga di seterusnya adalah ini bidari syurga ya. Amboi. Lutfika, ya, Amy sebelahnya dan yang bawah tu adalah Nurin, ya. Jadi rasanya macam baru semalam kita berjumpa ya. Okay, hari ini kita berjumpa lagi secara langsung, secara online. Ya. Okey, itu dia. Terima kasih kepada pemurid yang sudi bersama kita hari ini. Okey, mungkin cikgu boleh teruskan pembelajaran cikgu pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih kepada Eli. Okey, sama-sama. Okey, untuk mata pelajaran vocational tanaman makanan ya yang telah ditawarkan bermula pada tahun 2002 ya dan itu di bawah KBSM dan jadi tahun 2020 adalah yang terakhir untuk KBSM tanaman makanan. Jadi untuk tahun ini saya berharap calon-calon SPM 2020 ya daripada Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak ya dapat mencapai sesuatu kejayaan menjawab soalan dengan lebih baik. Jadi cikgu akan nak berkongsi sedikit tips agar kita dipermudahkan untuk menjawab nanti. Okey. Jadi untuk MPB ni ya hasratnya, hala tujunya untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran. Nak pergi sekolah vocational mungkin tak berpeluang. Jadi ditawarkan ke sekolah harian untuk mendapatkan ilmu, kemahiran, menjadi pekerja yang separa mahir, untuk apa? Untuk diri mereka sendiri. Paling tidak pun dia boleh berusaha, seterusnya dia mulakan perniagaan dia dan juga peluang untuk menambahkan lagi ilmu, dia akan terus ke pusat latihan macam institut latihan pertanian, seterusnya. Eli tahu apa kepentingan sebenarnya tanaman makanan tu ataupun pertanian di Malaysia ni? Kalau tengok makanan tu sedap tak? Sedap cikgu. Okey, sedap. Okey. Jadi itu adalah sumber makanan. Tanpa pertanian kita tak ada makanan. Betul. Kita nak bergantung kepada negara lain ke nak import. Jadi kurangkan import, kita majukan pertanian bagi anak-anak kita ni peluang untuk menceburi bidang pertanian. Baik. Itulah hasrat kita lah. Betul. Kita bagi dia sebanyak mana ilmu, kemahiran untuk mereka teruskan masa-masa hadapan ni lah untuk kehidupan mereka. Okey, jadi kita akan teruskan bagi mata pelajaran tanaman makanan, mata pelajaran vocational. Okey, itu saya yang handsome tu. Okey. Maaf lah ya. Handsome cikgu. Jadi apa yang kita belajar pada pelajar yang tek tempat, pertama rekod ladang, dia kena rekod lah segala pembelian, segala apa-apa yang bahan, inventory. Tanaman terbuka. Tanaman terbuka kita ada buat tanaman seperti kacang panjang, bende, macam-macam lagi lah. Tanaman tertutup macam sayur-sayuran.
Jadi untuk tanaman secara fertigasi, kita menggunakan sedikit teknologi, ya. Kita memperkenalkan pada pelajar ni, okey, untuk tanaman cili, tomato. Okey, itu untuk tatan 4. Okey, yang untuk tatan 5 pula, okey, kita ada tanaman ulaman dan herba. Jadi banyak makan ulam, banyak makan herba, mesti macam awet muda macam saya dan Ellie lah. Ya, macam begitulah rasanya. Okey, biasalah angkat masuk bakul tempat kali ni. Tak ada salah, cikgu. Itu adalah fakta. Ya. Okey, seterusnya pengeluaran toge. Okey, pelajar telah membuat, telah menghabiskan kerja-kerja amali, tatan 4 dan tatan 5. Okey, seterusnya pengeluaran cendawan. Nampak menarik kan? Semua ada. Kita perkenalkan. Okey, ini untuk tanaman dan pengeluaran, tatan 4 dan tatan 5. Selepas itu, bila dah ada produk, okey, kalau kita ada produk yang banyak, kita nak jual tak dapat ataupun kita tak tahu, lambatkan, jadi kita lakukan proses, ya. Contohnya keripik pisang, bersira. Okey, pelajar ada menambah lagi sumber pendapatan. Jual pisang, okey. Eli tahu tak berapa harga sekilo pisang tanduk yang berada di atas meja tu? Saya boleh teka, cikgu. Kita punya berada di studio. Studio berapa kita? Kita Didik TV lah. Studio 7 kan. Jadi sekilo RM7. Itu yang mentah. Bila diproses sebanyak itu, tak sampai 100 gram, dia telah menjadi hampir RM5. Ya, jadi dapatlah menambahkan lagi, ya. Jadi ada menambahkan lagi pendapatan. Okey, daripada kita tanam cili fertigasi, kita akan membuat sos cili. Okey, jadi ada pelajar akan belajar dan juga keusahawanan. Ini sangat penting. Okey, nak bercakap, berkomunikasi, pelajar pun seronok. Dia akan pergi menjual, kita hantar dekat dia pusat jualan, ya. Dia akan menjual. Dapat duit, untung, cikgu ambil duit, alhamdulillah. Kita pusing-pusing modal, kita pergilah lawatan ke mana-mana bahagian pertanian supaya biar pelajar di minda ni terbuka. Pelajar ni dia duduk dalam kawasan dia, tak keluar, dia tak nampak. Biasalah Google pun ada, internet pun ada, tapi tak, dia buat benda lain. Kan? Pelajar ni kan seronok. Okey, kita tengok format pentaksiran. Okey. Ujian berpusat. Sekarang ni dia orang berehat. Minggu lepas dia orang dah habis subjek yang terakhir, pendidikan Islam. Sekarang ni dia orang berehat menunggu periksa kita pada berapa bulan dah Fikin? Fikin dengar tak? 22. Okey. Sebaik diingat. Okey. 22 dia ujian subjektif, jenis instrumen dia. Item dia adalah soalan dia respon terbuka dengan terhad. Okey, ada 3 bahagian. Bahagian A 10 soalan, bahagian B 3 soalan, bahagian C 2 soalan, membawa markah 100%, Okey. Jadi untuk bahagian A 50% jumlah skor ataupun markahnya, bahagian B 30%, bahagian C 20%. Dan masa tempoh ujiannya adalah 2 jam 30 minit. Okey, pelajar jangan gundah. Bab kata ni jangan gundah. Okey, ada lagi masa menulis, ada lagi masa untuk menyemak. Insya-Allah. Yang penting jangan keluar awal. Okey, ada pelajar ni dia keluar awal. Okey, confident. Sangat confident, levelnya tinggi. Okey, senang cikgu. Rupanya yang senang tu bahagian A je dia jawab. Bahagian C, bahagian B, habis tak ke mana. Dah tinggal. Okay, dah tinggal. Okey. Jadi tempoh yang telah dicadangkan, bahagian A 50 minit, bahagian B 40 minit, bahagian C 60 minit. Jadi gunakan masa itu secukup-cukupnya, supaya kita dapat memberi jawapan yang lebih tepat. Okey, wajaran dia. Okey, bahagian A, prosedur. Okey, prosedur tu adalah maksudnya apa yang kita buat semasa di sekolah tu, 2 tahun tu, amali yang kita buat tu, itu yang akan ditanya. Okey, jadi tak ada masalah lah. Maksudnya kalau dia menanam pisang, kita akan tanya dia tanam pisang. Kita tak tanyalah dia tanam strawberry. Okey, contohnya begitu. Okey, jadi untuk bahagian B, aplikasi. Aplikasi
supaya dia untuk dia adalah soalan yang kemahiran aras tinggi. Jadi dia kena fikir situasi kita berubah. Kalau cikgu cakap ini untuk student cikgu, tapi student Sarawak, student Sabah, dia situasinya berbeza-beza. Jadi aplikasi ini yang akan menentukan untuk dia menyelesaikan masalah setempat. Jadi itu sebab ada bahagian soalan yang beraras tinggi dan juga bahagian si kreativiti. Kita nak keluarkan sedikit kreativiti supaya dia dapat menyesuaikan dengan dia punya persekitaran. Kalau tempat lain rupa bentuk dia macam gini, muka bumi dia, tempat lain. Jadi itu sebab wajaran konstruk dia belajar memang dah merangkumi semuanya. Okey, kita bagi ilmu secukup-cukupnya, insya-Allah. Kalau ada yang lebih-lebih tu kita tambah bagi dia lebih bersemangat. Okey. Baik. Okey. Jadi merangkumi tentang 4 dan 5. Jadi ada aras rendah, sederhana, tinggi tadi kebatlah. Jadi alat tambahan kalkulator, pembaris dengan pensel warna. Ada sebab nantilah kita akan bincangkan untuk alat ni. Kenapa pula? Okey, kita nak teruskan ke bahagian A. Boleh. Okey, boleh. Pelajar semua bersedia? Okey, angkat tangan sikit. Okey. Pelajar di rumah bersedia? Okey, guru-guru yang berada di sekolah Kedah, sekolah Pahang, semua setengah melihat cikgu kan, bersedia. Kita kongsilah bersama-sama. Kalau ada rasa nak menambah, kita akan tambah lagi. Kita ada grup kan, insya-Allah kita akan teruskan. Okey. Bahagian A, cara lama, situasi lama. Maksudnya apa yang diajar, apa yang ada dalam huraian sukatan, itu yang akan ditanya. Kita tak akan tanya benda yang kita tak pernah ajar. Apa pelajar tak pernah buat. Itu dia. Jadi pengetahuan dan ingatan dia penting. Insya-Allah. Jadi dia akan ditanya berdasarkan kompetensi. Jadi apa yang dilakukan kerja amali, cikgu akan tafsir kompeten. Maksudnya kompeten tu berjaya, tak berjaya. Buat, tak buat dan berjaya dengan sempurna ikut dia punya SOP dia. Ada SOP juga. Kita dah lama guna SOP ni. Jadi dilakukan semasa kerja amali. Cikgu akan beritahulah. Dan berdasarkan soalan tu, kita tertumpu kepada langkah-langkah kerja, susunan kerja atau sesuatu langkah kerja tu. Dia ada prosedur dia. Nak tanam pokok ni daripada awal sampailah dijual hasilnya. Untuk bahagian A, dia ada 4 bahagian. Yang pertama, pembersihan kawasan atau penyediaan bahan. Biasanya soalan pertama. Soalan pertama, pembersihan kawasan atau penyediaan bahan. Dia akan tanyalah 1 atau 2 soalan. Soalan ini dah disusun. Jadi pelajar ini ingat daripada awal proses sampai ke akhirnya. Jadi dia tak ada tiba-tiba tanam, tiba-tiba tanya buah petik bila. Tak. Dia akan tanya dulu. Kita kena buka kawasan dulu. Kena bersihkan kawasan dulu. Atau sediakan bahan dulu. Soalan yang berikutnya, dia lebih kepada aktiviti menanam. Tanam pisang macam mana, tanam tembikai macam mana, tanam sayuran macam mana. Aktiviti itu pelajar dah buat. Cuma nak ingat dan tulis. Ingat dan tulis. Tulis pada ruang jawapan. Jangan tulis di tempat-tempat yang lain. Jadi ada sebabnya, nanti kita akan bincangkan kenapa. Yang ketiganya, penjagaan. Penjagaan ini terlalu banyak. Jadi soalan dia banyak, 4 hingga 5 soalan. Semua tanaman ada penjagaan dia dan berbeza-beza. Ada tanaman yang hampir sama, tak apa. Jadi awak boleh calon-calon boleh ingat aktiviti langkah. Dan yang terakhir sekali, pengendalian lepas tuai. Daripada kita petik hasilnya, petik cilinya, sampailah kita menjual untuk memasarkannya. Jadi itu antara yang ditanya. Jadi untuk satu soalan yang ditanya dapat 5 skor atau 5 markah. Jadi ada 10 soalan. Jadi jumlahnya 50 skor. Ini akan menentukan lulus atau dapat kepujian.
taklah kata gagal. InsyaAllah pelajar MPB ni dia tak ada gagal. Pasal dia kalau ini 50 markah, 50 skor, dia cuba mengingat je kembali apa yang dia Dah buat. Betul. Kalau kita buat hari-hari takkan tak ingat. Contohnya kan. Ataupun kita ada masih lagi guru-guru memberi latihan, memberi amali, ada lagi masih buat amali, ulang kaji. Kita ada 12 hari lagi atau 11 hari lagi. Masih lagi banyak masa. Tak ada masalah. Boleh baca, boleh kalau nak buat dekat belakang rumah tak apa. Cikgu sentiasa terbuka. Kan? WhatsApp cikgu pukul 12 malam pun ada lagi. Kan? Bagi cikgu macam mana nak menyemai biji benih ni. Tak apa, cikgu jawab. InsyaAllah. Cikgu ni bersedia. Baik. Okey, tips dia. Soalan baca dan fahamkan kehendak soalan. Penting baca. Walaupun calon baca lambat, tapi baca dan faham. Yang penting faham ni. Faham kehendak soalan. Faham kehendak soalan tu. Jangan sampai kita tersasar daripada 4 bahagian tadi. Pilihan kawasan, menanam, menjaga, pilihan lepas tuai. Gariskan kata tugas. Dah digariskan. Jenis tanaman atau pengeluaran dan langkah kerja itu. Ada 3. Daripada soalan tu, kita gariskan atau bulatkan. Pilih langkah kerja dengan betul. Dan jika soalan itu minta tik, tanda betul dan pangkah bagi yang tidak berkenaan. Senang kan? Tanda tik tu betul. Ni tanda tidak berkenaan. Tidak berkenaan. Apa yang tidak berkenaan? Jika pelajar baca pernyataan langkah kerja macam tak pernah buat je, jadi pernyataan tu tidak betul. Pelajar tidak benar. Ataupun bila baca pernyataan tu rasanya tanya soalan menanam, tapi soalan ni pergi jual. Jadi itu bukan lagi jawapan bagi soalan itulah. Dia tidak berkaitan walaupun masih lagi tanaman yang sama. Tentu susun langkah kerja yang betul ada dan semak semula jawapan. Ada calon dia tak confident nak tulis, dia jawablah A, B, D, E. Lepas tu dia padam. Lepas tu dia pergi ke soalan yang seterusnya. Dia tertinggal muka surat tu. Tertinggal muka surat tu. Jadi tak ada lagi apa, rugilah. Bila disemak tak ada jawapan. Bila tak ada jawapan, pelajar hilang markah, hilang skornya. Sekarang ni pelajar semua dah dapat 100%. Tapi bila tak jawab, bila salah jawab, cikgu tolaklah kot. Tolak markah. Cikgu tak kejam. Tapi kalau awak yakin, insya-Allah sama-sama. Kalau awak berusaha keras, insya-Allah boleh jawab soalan ni. Paling tidak pun nak dapatkan cemerlang 45 per 50 atau 40 dan ke 50 markahnya. InsyaAllah kita masih boleh dapat A. Kita nak skor A kan? InsyaAllah A plus pun boleh. Okey. Kita tengok contoh soalan. Okey, Rafikin. Fikin. Baca soalan. Tanaman apa? Tanaman pisang. Okey. Bulatkan tanaman pisang. Bulatkan tanaman pisang. Apa langkah penyediaan dia? Apakah langkah aktiviti dia, Fikin? Penyediaan bahan. Penyediaan bahan bagi tanaman pisang. Kalau tengok gambar ni ada peralatan di sini, iaitu pahat tu dia, penggali. Cikgu, kita minta Rafikin. Pandai Rafikin dah on Mak dia tak ada suara. Tanaman apa, Rafikin? Suara emas. Tanaman pisang. Tanaman pisang. Dah ada nampaklah pokok pisang tu dan juga kerjanya adalah penyediaan bahan. Penyediaan bahan. Jadi soalan yang pertama berbentuk betul bagi tanda tik betul dan tidak berkenaan, dia kita pangkah. Apa-apa yang telah dibagi gambar itu sebenarnya boleh dah ada penyataannya. Pelajar tengok gambar, soalan tu dibagi gambar supaya pelajar dapat mengingat kembali apa yang dia buat. Ada hampir sama macam tu. Silap-silap macam saya je. Mungkin. Jadi untuk ruang jawapan,
sini, baca. Okey, membersih akar sulur pisang yang rosak. Luffy? Cuba jawab tak? Membersih akar sulur pisang yang rosak? Benar ke salah? Benar. Okey, tandakan. Okey, tanda pada ruang jawapan yang disediakan. Jangan terlebih, jangan di sini. Okey, kalau Fajar salah, okey, masih lagi cari ruang di sini. Okey, tak ada bawa tape correction ke liquid paper. Zaman kita pakai liquid paper rasanya. Okey, dia orang pakai tape correction. Okey, tanda lagi masih di sini. Walaupun katalah dah terpadam, alamak, rasa nak pangkah. Salah lagi. Okey, tandakan balik. Okey, walaupun di sini masih lagi dalam ruang jawapan. Okey, pelajar datang bawa sebatang pen. Okey, contohnya lah. InsyaAllah tidak. Sekolah semua dah bagi semua peralatan. Nak berperang takkan bawa satu batang pen. Nak perang kita kena bawa apa? Macam-macam lah. Macam-macam. Tanyalah dia orang main apa ni kan. Game kan, perang-perang. Semua ada. Okey. Kita tanya Syafiqah. Yang kedua ni. Jemur sulur pisang di bawah cahaya matahari. Buka mic Syafiqah ya. Syafiqah buka mic. Salah. Salah. Okey, salah. Jadi pangkah kat sini. Okey, cikgu pakai ni memang dia tu kan. Jadi okey, salah. Kita tak pernah pun jemur. Jadi awak tak pernah pun buat kan. Jadi yang kedua, yang ketiga, musnahkan pokok induk setelah sulur pisang diambil. Siapa nak jawab? Zarik, handsome boy. Salah jawapan. Salah juga. Okey, salah. Kita ambil anak pisang, sulur dia. Kenapa kita nak buang pokok pisang ibunya? Tak baik tahu lawan cakap ibu. Okey, jadi tak pernah buat kan? Jadi tak pernah buat, jadi penyataan tu salah. Okey, jadi merendam sulur pisang dalam larutan tu betul. Okey, kita buat kawalan bulat dan mengasingkan sulur pisang dengan menggunakan pahat penggali. Jadi di sini. Nampak penyataan dia ada di sini, ada pada gambar. Okay. Jadi ada bayangan, kita bagi sedikit ruang untuk pelajar ingat dan ada penyataan langkahnya di sini. Okey. Dah dapat 5 skor. Okey, mudah kan? Mudah. Wah, ini kalau Elia ambil pun boleh ni. Ya. Tapi dah tak ada peluang. Kita hanya ada satu peluang saja. Yeah. Peluang kedua pada siapa? Nabila Razali. Ya, insya-Allah pada dia. Okey. Jadi kenapa kita kata tak ada peluang kedua? Kerana ini adalah batch yang terakhir. KBSM. Dah tak ada lagi dah. Kita ada batch yang KSSM. Oh, KSSM tu apa pula cikgu? KSSM tu apa? Curriculum Standard Sekolah Menengah. Dia upgrade sikit. Okey. Seterusnya cikgu? Seterusnya, macam mana dia dah tak nak? Okey. Seterusnya kita akan bercerita berkenaan dengan? Tak, slide-nya dah tak nak bergerak. Okey? Okey. Tak Sementara apalah, kita tengok pisang kat depan ni, saya rasa macam nak buka je kerepek ni. Boleh ya cikgu ya? Boleh. Kita rehat sebentar, bagi ruang untuk murid-murid juga untuk menenangkan diri dengan proses pembelajaran hari ini. So kita kembali dalam Road to Success di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success di Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya Eli Arifin dan juga Cikgu Wajih. Ya, Cikgu steady, Cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar subjek tanaman makanan kertas 1. Kalau nampak dekat depan Eli ni ada pisang. Jadi nak tahu apa lagi yang akan kita belajar bersama dengan Cikgu hari ini, kita serahkan kepada Cikgu. Okey, terima kasih Eli. Ya. Okey, semua calon-calon SPM. Kita teruskan ke bahagian A juga, tapi format yang berbeza. Okey, ada format yang berbeza sedikit. Tadi tanda betul dengan salah. Yang ini susun dan tulis langkah yang betul. Okey, untuk contohnya soalan ini, okey, nak tanya Amy. Okey, apakah tanaman yang ditanya ni? Soalan ni? Soalan yang kedua, tanaman. Okey, tanaman bayam. Okey, bulatkan tanaman bayam tu. Apa langkah kerjanya? Langkah kerja? Mengikat di langkah kerja.
Okey, menanam. Okey, jadi kita tahu dia menanam bagi tanaman bayam. Jadi kita kena pilih baca. Okey, kita baca dan susun. Okey. Contohnya yang pertama. Okey, kita baca. Rasanya jawapan ni yang pertama. Okey, tengok. Okey, jawapan ni yang pertama. Tulis kat tepi dia. Lepas tu dah tulis sini, tulis dekat bawah ruang jawapan. Jangan tulis kat sini, nanti pemeriksa tak tanda. Pasal apa-apa jawapan calon mesti berada di dalam ruang jawapan. Okey? Jadi, okey, yang berikutnya dah baca, susun. Okey. Kita tulis 2 sini. Okey, terus tulis di angka kedua C. Tulis C jangan tulis pernyataan kerja. Banyak nak tulis ni, menyukat apa tak boleh. Tulis dia punya yang inilah dia cakap urutan yang betul, menulis A, B, C dan E. Okey. Siapa nak jawab lagi seterusnya? Nurin? Nurin, boleh jawab. Langkah 3 apa? Audio dah buka. Langkah ketiga ialah membuat alur di batas. Okey, membuat alurnya B. Okey, betul. Tanya seterusnya. Langkah keempat. Seterusnya menabur biji benih. Menabur biji benih. E. Okey, tulis menabur E. biji benih. Dan secara tak langsung, bila dah ada A, ada C, ada B, ada E, kita terus ke jawapan D. Okey? Mudah kan? Mudah. Mudah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita Pandai. seteruskan. Okey, tadi kita dah ada soalan penyediaan kawasan. Ada soalan menanam. Ini adalah tanaman serai dan kerja penjagaan. Okey, kerja penjagaan. Jadi yang ketigalah kerja penjagaan. Formatnya masih sama, betul dan tidak berkaitan. Okey, harap pelajar tandakan bila jumpa dengan tanaman apa, bulatkan. Okey, kalau ada gambar dia tak cakap pokok apa, tapi pelajar kenal. Pasal pelajar membuat buat amali ni, dia mesti kenal punya. Okey, pokok serai begitu. Lainlah kalau dia cakap pokok lain, saya tak tahulah. Insya-Allah lah dia orang kenal pokok. Okey. Okey, ni jawapan dia sama juga. Tandakan. Okey, baca dan tandakan. Kita seterusnya pergi ke okey, ini kerja proses. Format dia adalah proses. Okey, kita tandakan juga. Cendawan. Okey, cendawan adalah kerja menyuntik benih. Proses menyuntik benih. Proses cendawan panjang. Macam-macam proses. Tapi dia skop dia minta kita cari jawapan penyataan kerja menyuntik benih. Okey, sama juga. Soalan dia masih lagi berbentuk beginilah, tanda yang betul dan tidak berkenaan dan tak berkaitan. Jadi kalau kita jawab, teruskan menjawab. Okey, contohnya dia kata salah. Kan, mengukur sebeg cendawan selama 3 jam. Lama ni. Okey, itulah antara yang salah tu. Kita tak pernah buat. Okey, memasang leher ni. Ini bukan berada di menyuntik benih. Ini berada di dalam proses penyediaan beg cendawan. Dia salah masuk bahagian. Salah kolom. Jadi itulah dia nak cuba mengganggu pelajar. Okey, jadi pelajar kena ingat step by step. Okey. Macam lagu Okey, jadi kita teruskan ke soalan yang berikutnya. Okey. Ini pun sama, masih lagi sama. Okey, fertigasi. Okey, tapi tak nyatakan apa tanaman dia, cuma dia proses dalam untuk menyediakan larutan baja. Okey. Jadi kalau biasa fertigasi secara automatik pelajar akan fahamlah kita ada tanam cili, ada tanam tomato dan pelbagai tanaman ikut kreativiti guru-guru dan juga bahan yang ada di sekolah mereka lah. Dulu kita ada tanam tembikai, rock melon, sama jugalah kita menggunakan fertigasi. Okey, boleh juga. Okey, bergantung kepada guru-guru. Okey, seterusnya jawapan sama jugalah. Kita pilih. Okey. Dan ada masalah, jika ada masalah, contohnya okey, sini cikgu, saya dulu campur larutan stok B dulu. Pasal kawan adik saya dekat A, dia campur B. Baru dia campur A.
Jadi yang kawan saya tu dia campur stok A dulu dalam tangki nutrien ke bau B. Yang penting jangan campur A dan B. Kalau campur ke dalam tangki, tidak kisah dia mula dulu ataupun jadi soalan ini mungkin A boleh dulu, mungkin dia A akan menjadi. Okey, kita tengok jawapan Okey, contohnya macam ni A dulu, bau E. Jadi kalau kita belajar ABC, A, B, bau B kan. Jadi larutlah A. Walaupun masa dekat amali, pelajar masukkan stok B dulu. Okey, kita ikut urutan lah. Okey, kalau dalam buku pun macam itulah jawapan dia. Okey. Okey, dan juga ini format yang ketiga. Ya. Siapa nak jawab format ketiga? Apa lagi yang belum jawab lagi? Nurin dah Nurin. Tanaman apa Nurin? Tanaman sistem fertigasi. Bukan ni. Yang Bendi. Okey, bendi. Dia tersalah ni pada baca ni. Jadi kerjanya apa? Kita silap. Okey, tersilap. Tak apa. Kita belajar. Yang kita belajar ada silap, kita baiki. Memungut hasil. Okey, memungut hasil. Okey, yang keempat tadi. Bahagian yang keempat, memungut hasil. Terima kasih Nurin. Okey, jadi yang ini pernyataan kerja. Pilih dan salin semula jawapan yang betul. Okey, apa yang jadi masalah sekarang ni para pelajar? Jangan salin salah. Contohnya, jawapan dia memotong tangkai bendi. Okey. Tiba-tiba pelajar tulis di ruang jawapan memotong tangkai bendi ke pusat pengumpulan. Dia tersambung ke sini. Maklumlah nervous nak jawab SPM. Esok ni dah merdeka, konon-konon lah. Okey. Tapi jadi pelajar dah rugi 2 skor ataupun 1 skor. Mungkin yang bawah betul pula menghantar bendi ke pusat pengumpulan. Dia cuma jadi yang pertama pelajar yang nak jawab bila baca semua rasa-rasa apa yang salah. Fikin, siapa yang salah Fikin? Kenyataan yang kurang tepat. Membasuh bendi dengan air. Okey, membasuh bendi dengan air. Terus gariskan yang salah. Satu lagi. Merawat bendi dengan racun kulat. Okey, merawat. Kita dah nak jual pergi rawat racun kulat. Matilah orang yang makan nanti. Okey, jadi itu yang tak pernah buat. Jadi jawapannya salah. Tidak benar. Jadi yang lain salin semula di ruang jawapan. Okey, di ruang jawapan. InsyaAllah lah jawab di ruang jawapan. Andai kata salah garis. Okey, pelajar masih boleh sambung lagi lah. Tapi jangan lebih sampai ke bawah atau termasuk ke ruang pemeriksa. Itu saja. Cikgu syorkan jawab dalam ruang jawapan. Okey. Okey, bahagian A. Jadi kita teruskan ke bahagian B. Okey. Cara lama, situasi baru. Apa yang pelajar buat sama aktivitinya. Cuma situasinya soalannya dah tukar sikit. Mungkin stimulusnya dibagi lain sikit supaya pelajar berfikir. Berfikir. Berbentuk aplikasi teknologi, aplikasi pemprosesan dan mengurus rekod. Jadi, mengandungi 3 soalan, respon terbuka. Setiap soalan membawa 10 skor. Banyak. Jadi, keseluruhan skor adalah 30. Jadi, ini yang akan menentukan pelajar mendapat kepujian C atau B. Jadi 30 markah ni sangat banyak. Jadi harap pelajar dapat jawab dengan betul. Apa tipsnya? Bahagian B ni baca dan fahamkan apa-apa soalan kita baca. Walaupun perlahan, walaupun tak laju, tapi kita baca dan fahamkan. Yang penting fahamkan. Gunakan kata kunci soalan tu. Apa kehendak soalan? Cadangkan dengan idea yang sesuai, relevan dan yang paling senang dan ringkas ikut kemampuan calon. Jangan sampai fikir sampai dah tak boleh nak fikir jam, susah kita. Jangan sampai itu. Tuliskan langkah kerja yang lengkap dengan memasukkan cadangan dan idea tadi berdasarkan soalan dan juga skor yang diberi. Kalau skor minta 6, kita bagi 6 atau kita bagi lebih supaya ada lagi sikit-sikit yang tidak tepat.
penanda akan bagi markah lagi lah. Backup Okey. lah. Backup, ya betul. Okey. Kadang-kadang pelajar ni menyambung. Okey, kita jawab ikut point ya. Okey, kalau ada tu ikut point atau ikut urutan, ikut nombor 1, 2, 3, 4, 5 terus. Kalau ada pointer skip ataupun tertinggal, okey, kita ada tambah-tambah lagi kat bawah. Jadi mungkin markah masih boleh diterima. Okey, jangan kita bagi ruang jawapan yang memang secukupnya. Okey, jangan biarkan kosong banyak. Ikut tulislah apa yang ada dalam ruang jawapan juga. Okey, ini banyak diingatkan dalam ruang jawapan. Andai kata kertas ada helaian tambahan, andai katalah digunakan, sila tulis dekat situ menggunakan kertas helaian tambahan. Okey, ada masalah awak dah tulis sepenuh-penuhnya 6, 7 ayat langkah kerja, tiba-tiba salah lah ni, nak tulis kat mana dah tak ada ruang. Okey, minta ketua pengawas helaian tambahan dan tulis situ jawapan berada di helaian tambahan. Okey, insya-Allah. Okey, contoh soalan bahagian B. Okey, anda mengusahakan tanaman cili secara vertigasi. Jadi kita cili vertigasi. Okey, bercadang untuk menukar polybag kepada bekas yang lain. Menukar penggunaan polybag kepada bekas tanaman yang lain. Jadi pelajar diminta untuk mencadangkan satu bekas yang lain. Okey, Zarid, rasa-rasa nak ganti dengan apa polybag ni? Pasu plastik. Okey, pasu plastik. Sekarang ni dah ada banyak pasu plastik yang murah-murah. Boleh juga kalau tak ada sumber pendapatan, modal yang banyak. Kita beli yang ada dah dijual ataupun cari mana-mana ada bekas plastik, kita boleh gunakan untuk menukar ke polybag tadilah. Apa kelebihannya? Dia tanya 3 kelebihan, dia minta 3, nyatakan 3 kelebihan. Okey, menggunakan bekas yang dicadangkan tadi. Okey. Bekas yang dicadang tadi plastik, bekas plastik. Lut, jawab tak apa kelebihan dia? Boleh diguna semula. Ya, boleh diguna semula. Okey, bekas plastik boleh guna semula. Lagi? Mudah dibersihkan. Okey, mudah dibersihkan. Okey, kalau plastik tadi dah tak boleh guna, mungkin dia dah reput. Selain daripada tu? Tahan lasak. Tahan lasak. Bijak pelajar ni. Okey, dapat skor 3. Okey, yang dicadangkan. Dan situasinya minta langkah kerja menanam. Jadi yang kita gunakan untuk amali tadi, menanam, kita tuliskan. Okey, kita tuliskan balik. Ingat, menanam dia dalam bahagian kedua, menanam. Okey, jangan mulakan daripada awal, menyemai, menanam. Maksudnya pokoknya memang dah disemai. Apa aktiviti dia menanam? Okey, start daripada sediakan peralatan, pasu tadi, masukkan kokopit, sabut kelapa. Okey, nanti ambil benih yang disemai tadi, dimasukkan dalam pasu. Okey, lepas tu kita pasang sistem pengairan. Okey, lepas tu kita pasang pencucuk penitis terus ke akarnya. Itu adalah aktiviti bagi menanam tanaman cili lah. Okey, untuk secara vertigasi. Okey, vertigasi tahu tak? Itulah saya nak tanya cikgu tadi tapi saya macam bagi cikgu terangkan dulu. Ya. Vertigasi ni kalau yang belum tahu, sebenarnya dah famous, dah viral sebenarnya kan. Vertigasi pada bahasa Inggeris dimelayukan jadi vertigasi. Fertilizer, irrigation. Fertilizer, pembajaan. Yang kita bancur tadi ada stok A, stok B. Irrigation tu kita salurkan terus ke pokok. Jadi maksudnya kita tak perlu nak membaja lagi. Tak perlu nak menyiram lagi. Sistem itu akan sentiasa ikut kita tetapkan berapa masa dia, berapa kali dia. Jadi banyaklah digunakan di sekolah, di jabatan-jabatan, semua dah boleh vertigasi. Vertigasi. Penjagaannya kurang. Kalau tak hari-hari datang kena siram pokok bunga meluk. Okey, terus ya. Okey, bahagian B lagi, soalan yang kedua, anda bercadang mengeluarkan produk makanan. Okey, produk makanan baru.
Baru. Okey. Siap semua Ni typing okey. Kacang panjang. Daripada kita kena fikir. Kalau jual kacang panjang 2 hari sekali kena kutip, kadang-kadang banyak pasar dah tak nak terima, pasar borong dah tak nak terima. Jadi apa produk baru yang kita nak buat? Okey. Siapa nak jawab? Syafiqah, lama dah tak termenung. Okey, Syafiqah menjawab, apa cadangan kalau kacang panjang ni dah terlalu banyak, kita nak buat apa? Buka mic Syafiqah. Buka mic. Buat kacang panjang celup tepung. Kacang panjang celup tepung. Ini tak rasa lagi. Okey, tak Menarik. apalah. Nanti kalau rasa boleh Syafiqah boleh hantarlah nanti ya. Boleh. Okey, sambil kita pergi ke Desaru, kita nikmati kacang panjang celup tepung. Boleh, cikgu. Okey, apa bahan dia untuk menghasilkan celup tepung tu? Syafiqah. Tepung, okey. Lagi? Garam. Okey, rasa masinnya. Air. Okey, dah ada 3 kan? Nak tambah pun boleh lagi lah. Tambah. Okey, terima kasih. Dan langkah-langkahnya. Okey, dah ada 3 bahan tadi disenaraikan. Kita langkah kerjanya. Okey, untuk langkah kerja memproses produk itu, okey, buat sampai jadi. Okey, buat produk tu sampai jadi. Jangan sampai tengah-tengah aja. Okey, campak dalam kuali. Itu je, sampai situ terberhenti. Sudah. Okey, dah jadi apa? Okey. Sediakan peralatan bahan tadi sampailah masukkan semua bahan-bahan. Proses tu sampailah dia akan jadi dihidangkan atau inilah produk kacang panjang celup tepung tadi. Jadi tengok skor dia. Okey, paling tidak ada 6 langkah. Okey. Lebih tak apa. Okey, lebih tak apa. Ikut proses. Jadi setiap tanaman yang kita awak belajar, minta resepi dengan cikgu. Kalau boleh buat. Cuba kat rumah. Okey, mana nak tahu hari ini cikgu cakap kacang panjang. Cikgu tak tahu produk apa yang keluar. Mungkin pegaga. Pegaga kita nak buat apa produknya. Okey, mungkin keluar bendir. Bendir nak buat apa? Okey, jadi ini soalan biasa dikeluarkan. Okey, untuk kreativiti pelajar untuk menghasilkan produk baru. Okey, faham tak pelajar? Angkat tangan, jangan tertidur. Okey, petang-petang sedap tidur kan. Okey. Dan ini dia, okey, menjawab soalan pengiraan rekod. Okey, soalan yang ketiga bagi bahagian B. Okey, baca dan fahamkan soalan itu sama jugalah garis maklumat penting yang melibatkan angka, jumlah hasil, ataupun jumlah keluasan tanah ataupun berapa harga jualan. Ya. Okey, kena pasti formula tepat. Okey, ganti dan masuk nilai yang betul ke dalam formula. Kena pasti tanda ni. Okey, ni tanda ni Tanda add. Tanda A simple tapi memang ada dalam rekod ladang. Dalam jadual belanjawan yang berbau maksud darab atau kali. Okey, dan kena pasti juga tanda unit. Okey, contohnya, okey. Unit mata wang RM, ringgit Malaysia ditulis. Contohnya RM77. 77 ringgit Malaysia. Okey, kena tulis macam itu. Okey, jangan tak tulis unit ni. Okey, semak semula langkah kerja. Biasa rekod pengiraan yang dikeluarkan biasa mendapat keuntungan. Jawab last rugi. Ya ke rugi? Okey, biasa dapat untung. Biasa dapat untung. Okey, formula rekod belanjawan ini pelajar kena ingatlah. Kos bahan, tambah semua kos upah, tambah semua bayaran upah. Macam mana nak tahu kos upah? Apa-apa saja perkataan yang mengandungi imbuhan peng, mem, itu adalah perbuatan. Bila perbuatan, dia adalah kerja. Jadi kita akan bayar. Kita tengoklah nanti dalam rekod belanjawan tadi. Okay. Jumlah kos pengeluaran tambah semua rekod yang ada. Biasa dia akan minta kos bahan, kos upah, ada tambah kos overhead. Ada juga minta kos tetap dan sampingan bergantung kepada soalan. Jadi tambah semua. Okey, jumlah pendapatan, jumlah hasil kita dapat berapa? Katalah pisang dapat 10 kilo. Okey, harga sekilo tadi RM7. Jadi dapatlah pendapatan dia hari itu RM70 kan. Jadi untung atau rugi, jumlah pendapatan tadi tolak dengan jumlah kos pengeluaran semua ni. Okey. Jadi ini boleh cari, boleh dapatkan, boleh hafal.
Okey, dan hafal, buat latihannya, ulang kaji banyak kali. InsyaAllah, ya, 10 markah mudah saja. 10 skor ni mudah saja. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, pengeluaran 10,000 beg cendawan. Ada 10,000. Okey, yang tadi kan suruh bulatkan, bertandakan. Okey, ini dalam kuantiti, ini dalam jumlahnya, jumlah hasil. Okey, takut pelajar tak nampak kat mana nanti nak cari nanti. Okey, soalan pertama, lengkapkan jadual 1 tersebut. Jadi, cikgu dah terangkan tadi, ni apa? Tadi, tanda tu menunjukkan apa? Kena? Pangkah. Bukan, Apa? kena Darab. darab. Jadi, Pangkah darab. 40, darab 3, dapatlah jawapan Bentuk dia sama, cikgu. Ya, bentuk dia sama. Okey, 120. Okey, 120 Kalau tak pasti, kita tengok soalan yang kedua ni. Kan dah ada jawapan. Macam mana Okey. boleh dapat 6,000 atau bertanda ni 20 sen. Jadi dapat 1,200 kan kita boleh bahagi pula kan. Okey. Kalau secara matematiknya. Okey, seterusnya lengkapkan jadual ni, hitung kos bahan. Okey, untuk kos bahan, okey. Okey. Ni bahan. Okey, campurkan semua ni. Okey, tadi campurkan semua. Okey, bahan-bahan yang ada menjadi campurlah je. Macam mana nak kira dia? Okey, macam ni langkah kerja kena buat, kena dapat 1 markah. Okey, langkah kerja dia. Boleh juga tulis bahan tadi katalah apa Okey, benih cendawan tambah habuk kayu, tambah dedak, tambah kapur, tambah plastik cendawan. Okey, tulis kat situ, baru tulis berapa jumlah dia. 120, 1,200, sampailah sama dengan 2,015. Okey, kalkulator bawa. Pastikan kalkulator ada bateri, hidup. Nanti tak ada, tiba-tiba nangis kat situ, tak boleh nak kira. Okey? Tak dapat, Jadi, memang. yang ini 1 markah, ini 1 markah. Okey? Ada yang ini 1 markah, 1 markah, 1 markah. Okey? Okey, lepas tu hitungkan kos pengeluaran sekiranya kos overheadnya 50. Jadi, kos pengeluaran tadi cikgu cakap, kos semua kena tambah bahan, upah, overhead tetap apa yang diberilah. Okey, mengikut soalan. Jadi tambahkan semua sekali ni. Okey. Tambahkan semua sekali termasuk yang dah kira tadilah. Okey, yang dah kira tadi tambah termasuk kos overhead RM50. Macam mana? Macam ni Tadi 1,000, yang ini 2,000, yang ini yang kos upah tadi dan ini adalah kos overheadnya. Okey. Pelajar bagus Rafiqin menyalin. Okey, nampaknya okey. Kita ada ilmu, kita salin, kita mudah ingat dan kita tak akan lupa insya-Allah. Okey. Dan yang terakhir sekali, hitungkan pendapatan bersih sekiranya harga pasaran cendawan adalah RM2. Jadi RM2 dia punya formula tadi, berapa jumlah hasil yang ini darab dengan 1 kilonya RM2. Kita tengok jawapan dia, ya. 3,200 darab RM2. Okey. Itu adalah dia punya pendapatan kasarnya tolak dengan jumlah kos. Jadi kita dapat keuntungan RM2,085. RM485. RM2,485. Oh, okey. Okey. Jadi 10 markah. Okey, mudah saja. Yang penting kita faham, tahu masukkan nilai. Okey, masukkan nilai dia ikut formula tadi. Jadi dapatlah 10 markah, 10 skor yang kita impikan. Okey. Kita teruskan bahagian C, boleh? Boleh. Boleh, okey. Okey, kita teruskan. Cara baru situasi lama atau baru. Okey, cara baru situasi lama atau baru. Cara baru maksudnya pelajar ni dia tak pernah buat. Okey, mungkin dia baru bagi dia. Situasi pun kita bagi yang baru, mungkin ada situasi yang lama lah. Okey, berbentuk penyelesaian masalah dan kreativiti. Satu soalan, okey, soalan dia esei panjang dan satu lakaran kreativiti. Okey, setiap soalan membawa 10 markah. Jumlah keseluruhan skornya 20 skor. Okey, ini akan menentukan calon akan mendapat cemerlang. Jadi ini pun kena kuasai. Okey, tak apa, boleh banyakkan buat latihan. Bagi soalan kreativiti, pelajar yang mengambil PSB ataupun seni visual, dia ada kelebihan sedikit. Dia dah belajar melakar. Jadi dalam
tanaman makanan, bagi segi untuk promosi periklanan, kita ada belajar buat lakaran. Okey, paling tidaknya untuk lakaran banyak jenis lakaran lah, periklanan. Okey. Tips dia, bagi soalan penyelesaian masalah, baca dan fahamkan. Banyak kali dah suruh baca dan fahamkan. Okey, yang salah tu mungkin tak bacalah. Okey, gariskan kata kunci yang bagi soalan itu, cadangkan idea yang sesuai dan relevan, tuliskan jawapan sekurang-kurangnya 2 huraian. Okey, 2 huraian bersertakan dengan contoh, bagi lebih pun tak apa, supaya ada jawapan yang tak tepat di-coverlah dengan jawapan yang lain yang hampir tepatlah. Okey. Bagi soalan lakaran juga, pastikan faham kehendak soalan. Okey. Lakaran jelas, terang dan diwarnakan. Bawa warna, kan, pensel color, pensel warna, bawa, bawa untuk dapat markah. Maklumat tambahan perlu dimasukkan ke dalam ruang jawapan dengan jelas dan mengikut skor yang diperlukan atau diperuntukkan. Berapa skor dia? Okey, kita akan tengok. Okey, boleh kita teruskan? Okey, cikgu. Kita berehat sebentar? Okey, kita berehat sebentar. Kita bagi mula-mula kita regangkan otot-otot dia. Ya. Okay. Boleh, Boleh. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini di Road to Success Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success di Didik TV KPM, masih lagi bersama saya Eli Arifin dan juga Cikgu Rock kita, Cikgu Wajih. Okey, terima kasih. Okey, calon-calon SPM masih lagi tertunggu-tunggu cikgu kan? Okey, terima kasih. Dan juga cikgu? Okey, ini pelajar-pelajar cikgu ya. Okey, rasanya tidak dibelenggu rindulah rasanya. Masih kita akan teruskan ke tips menjawab bahagian C tadi. Baiklah. Okey, okey, terima kasih. Okey, tadi dah bagi tipsnya, kita tengok soalan dia. Okey, seorang pengusaha tembikai, jadi kita tandakan tembikainya. Okey, mendapati hasil tanamannya tidak memuaskan. Okey. Alamat dah tak nak keluar dah. Okey, okey. Okey. Hasil tanamannya tidak memuaskan. Okey. Jadi soalan dia kita dah tanda. Okey. Okey, apa kata kunci? Terangkan. Okey, diminta 4 punca masalah itu berlaku. Okey, apa masalahnya berlaku? Zarik, boleh terangkan Zarik? Boleh. Okey. Pertama, serangan serangga perosak. Okey, Kedua, serangan tanaman serangga kekurangan perosak. air. Okey, lepas tu yang kedua, Tanaman kekurangan air. tanaman kekurangan air. Yang ketiga, Tanaman tidak mencukupi nutrien. okey, tanaman tak mencukupi nutrien. Okey, betul. Okey, yang keempat, Berlaku persaingan dengan rumpai. okey, berlaku persaingan rumpai. Maksudnya tak buat penjagaan lah ni. Okey, banyak penjagaan yang tidak dilakukan. Okey, terima kasih Zarid. Jawapan kala ini dapat 4 skor dah ni. Okey. Pandai. Jadi dah ada jawapan 4 punca. Okey. Jadi untuk bahagian B, terangkan juga cara untuk menyelesaikan. Okey, mana-mana 3. Okey, tadi bagi 4, pilih 3 sahaja. Jawab di sini, di ruang jawapan. Tulis balik punca tadi, yang pertama tadi. Okey. Punca yang pertama ni, serangan serangga perosak. Okey. Jadi, oleh kerana dia minta penerangan, kita kena bagi penerangan yang seterang-terangnya. Kita minta terang. Okey, kita terangkan lagi. Okey. Okey, katalah punca dia serangan perosak, serangan serangga. Jadi, apa yang kita kena buat? Okey, pertama contohnya bagi jawapan cara penyelesaiannya, kita menyembuh racun. Okey, dengan menggunakan racun serangga. Okey, dan juga kita boleh menggunakan pelekat, okey, untuk perangkap serangga. Okey, ada dia punya penyelesaian dia, ada penerangan dia, tambah dia caranya apa, contohnya apa. Okey, kalau terlalu dah serangannya terlalu hebat sangat, dah teruk sangat, kita buatlah kawalan-kawalan bersepadu. Okey, banyak cara dia lagi kan. Bagi penerangan tu biar jelas dan terang. Dan okay? terang lagi. Dan terang lagi. Okey, kalau pelajar jawab satu je, serangan serangga, racun.
Tapi dapat 1 je makannya, dapat skornya. Okey, itu jadi masalahnya. Jadi pelajarnya terlupa bahagian C penerangan. Ya, dia punya kata tugasnya terangkan. Jadi kita kena terangkan. Okey, kalau tak hilang sini markah. Banyak ni 6 markah. Kita nak mengurangkan pengurangan skor tadi. Okey, supaya semua pelajar calon dapat skor A. Okey, jadi okey, jawapan yang kedua tadi kekurangan air. Okey, tanaman kekurangan air. Jadi bila tanam kurang air, kita kena bagi apa? Tambah air lah. Tambah air. Kita Siram menyiram, menggunakan, kalau manual pakai tong penyiram. Kalau kita dah ada sistem pengairan, kita pasang sistem pengairan, pasang sprinkler. Okey, pastikan semua pokok dapat air yang secukupnya. Apa-apa petua untuk tanaman, air adalah sangat penting. Paling utama tak apa, lah. kita beli, kita modalkan. Okey, tak apa. Yang penting hasil tanaman kita yang terbaik. Ya. Tak apa kita berhutang. Okey. Okey, jangan kita memberi hutang. Okey, hutang ni bahaya kan? Okey, untuk dapat apa ni cara penyelesaiannya yang terbaik, kita terang seterangnya. Okey, yang jawapan yang ketiga tadi apa tadi? Syafiqah. Yang Zarik bagi tadi, Syafiqah. Tanaman tak cukup nutrien. Okey, tanaman tak cukup nutrien. Okey, cara penyelesaiannya apa? Cuba boleh terangkan. Syafiqah. Membaca tanaman dengan Okey, memberi baja kepada tanaman. baja organik. Baja organik ataupun baja kimia NPK. Ya. Lain daripada itu, baja semburan pun boleh. Okey, boleh. Kawasan-kawasan yang dah maju menggunakan drone. Okey, pernah tengok drone? Okey, ada guna drone bagi baja dekat tanaman. Contohnya pengusaha nenas. Okey, nak masuk nenas tu kan daun dia kan tajam-tajam. Kan? Jadi dia guna drone bagi baja. Okey, tak apa, tulis bagi contoh. Ya kan, boleh terima jadi apa ni jawapan dan menambahkan skor lagi. Okey. Canggih sikit lah itu. Canggih sikit, tak apa. Okey, bagi bahagian soalan yang seterusnya. Okey. Bahagian soalan yang kedua lah. Jadi bahagian sini ada 2 soalan je. Bahagian soalan 1 dan soalan. Soalan yang kedua adalah menghasilkan papan iklan, okey, untuk mempromosi keripik pisang. Nampak tak keripik pisang kita di mana? Di situ. Di atas meja, cikgu. Di atas meja. Lagi tadi dah teringin nak makan tu je. Saya geram je tengok keripik pisang ni. Okey, menghasilkan papan iklan. Okey, dia ada bagi ruang jawapan pada kertas helaian ruang jawapan. Jadi apa yang diminta? Lakar dan warnakan. Jadi pelajar kadang-kadang terlupa. Itu sebab suruh bawa pensel warna. Kehendak soalan perlu dituruti untuk pelajar tidak kehilangan skor. Okey, lakar dan warnakan papan iklan itu berdasarkan maklumat berikut. Okey, ini contoh papan iklan. Kita ada lagi label. Contohnya jual keripik, ada label dekat tu, maklumat-maklumat kena isi. Okey, ataupun pelajar telah membuat sos cili, botol tu pun ada label. Okey, papan tanda, kain rentang pun bergantung pada soalan itu. Okay. Jadi promosi. Okey, tengok skor dia 8. Nama syarikat, alamat syarikat. Okey, maklumat tambahan. Jadi alamat syarikat 1 markah, mungkin 1 markah, di sini mungkin 6. Wow. Maklumat tambahan supaya pelajar kreatif menggunakan maklumat tambahan dimasukkan ke dalam lakaran tadi. Inilah dia punya aras tinggi. Okey, macam mana nak nyusun, macam mana nak letak, apa maklumat yang perlu diletakkan. Okey. Apa maklumat yang perlu diletakkan? Okey, tanya Amy lah. Amy. Boleh jawab? Amy. Apa maklumat tambahan untuk kita letak dekat papan iklan? Ayat promosi. Ya? Ada apa? Alat promosi. Ayat promosi. Oh, ayat promosi. Selamat datang contohnya. Kita kan menghasilkan papan iklan promosi. Okey, jualan hebat. Okey, jualan macam-macam lah. Macam-macam lah. Lagi apa? Ada lagi tak? Amy? Maklumat produk.
maklumat produk. Okey, keripik pisang ni berkhasiat. Okey, jadi banyaklah lagi. Okey, lepas tu bila ada alamat syarikat, kita ada perlu masukkan nombor telefon, email, IG ke, itu satu markah juga. Okey, alamat untuk dihubungi. Okey, maklumat tambahan yang lain-lain, contoh logo, selamat datang, tarikh bila promosi itu berlaku, ada lakaran, kita lukis keripik pisang. Tak apalah bulat-bulat ke, ada yang pandai boleh buat bentuk animasi. Pelajar-pelajar kita ni kreatif. Menyusun dan mewarnakan dia. Dengan jelas. Kalau pakai pensel melukis, pastikan pensel 2B, tekan sikit biar kasih gelap. Jangan lakar lebih kurang. Jadi masalah. Kesian cikgu-cikgu panel nak menanda. Mata semua dah tua-tua tak nampak. Nanti boleh dapat markah, tak dapat markah, tak dapat skor. Okey. Jadi kita bagi senang penanda. Biar dia happy, biar dia gembira. Menanda melihat keindahan lakaran calon-calon. Jadi barulah dapat markah mengikut apa yang telah diberi dan mengikut kehendak soalan. Jangan buat cantik saja tapi maklumat tak ada. Yang ini, lalu pelajar tertinggal ini. Jadi 6 maklumat, 6 skor hilang. Sayang begitu saja. Jadi ditulis nama syarikat, alamat syarikat saja. Jadi yang penting maklumat tambahan tu 6. Letaklah segala-gala maklumat yang ada. Cikgu-cikgu sekolah-sekolah lain pun hebat-hebat juga. Masih orang kata bertenaga. Ada 12 hari, 10 hari, 11 hari ni gunakan sepenuh-penuhnya melakar. Macam juga soalan PSB kita bagi seminggu. Ini pun ada seminggu. Cuba lakarkan banyak. Tukar-tukarlah. Papai iklan ke, kain rentang ke, buat label, keripik pisang, sos cili. Tak ada masalah. Boleh kan pelajar-pelajar? Kat tangan boleh. Pelajar sekolah air tawar ni memang bagus-bagus belaka. Pelajar sekolah lain pun lagi bagus. Sama-samalah. Dan juga dia minta 2 lokasi. Bila minta 2 lokasi, tuliskan lokasi yang berbeza. Apa lokasinya? Siapa yang nak jawab? Lut, boleh jawab Lut? Apa lokasi yang kita nak letak? Menempatkan papan tanda. Ya? Tepi jalan raya. Kawasan tepi jalan raya. Kalau cikgu daripada Johor Bahru, lagi highway, tengok macam-macam iklan. Entah-entah ada produk tu, Ellie punya. Tak tahulah rasanya. Ialah rahsia. Rahsia. Produk kita rahsiakan. Kita takkan beritahu. Seterusnya, lain daripada itu, kita letak di, contohnya dekat mana yang paling ramai orang datang. Dewan seberguna. Pasar-pasar awam yang selalu orang datang. Sekarang ni selalu orang datang kat mana? Kawasan bank. Kan macam bersinar-sinar gitu kan. Ellie bersinar? Bersinar kalau kat bank tu. Kalau Ellie bersinar, I tak sinar. You yang sinar. Seterusnya dah ada. Jadi ada 2 jawapan. Kan mudah dapat 10 markah lagi. Alhamdulillah. Katalah masa ada 2 jam, ada 15 minit lagi. Kita semak balik yang di belakang-belakang. Mana ada yang tertinggal, semak satu-satu. Jangan buang masa. Jangan nak bergegas-gegas keluar. Ini ilmu. Ilmu ni dibawa sampai kita boleh lagi guna. Jangan buang ilmu. Jangan buang ilmu. Tak baik. Nanti jadi sampah. Tak baik tu semua. Kita dibekalkan akal, fikiran. Yang cikgu dah ajar adab, disiplin. Gunakan benda-benda macam tu. Cikgu. Ya. Kita nak berehat seketika. Berehat lagi? Alhamdulillah. Boleh. Saya daripada tadi geram tengok keripik ni. Boleh cikgu? Kena buka ni, makan ni. Kena buka kejap lagi ni. Kita rehat dulu. Kita bagi adik-adik pun rehat juga di rumah dan juga dalam talian ini. Dan kita kembali dalam Road to Success di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Road to Success dalam Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya Eli Arifin. Macam biasa, Kak Eli nak nasihatkan dan juga ingatkan adik-adik kat rumah tu untuk menjaga SOP. Jaga penjarakan sosial, kerap cuci tangan, kerap sanitasi tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali anda keluar dari rumah. Okey, kita masih lagi dalam subjek tanaman makanan kertas 1. Dan ini dia Cikgu Wajih. Mungkin cikgu steady kita. Dan kita bersama dengan murid-murid cikgu juga masih lagi dalam talian. Kita nak tanya jugalah cikgu beberapa soalan. Setelah kita dah tahu serba sedikit bagaimana nak menjawab soalan kertas 1 tanaman makanan ni. Betul. Saya nak tanya soalan sikit boleh cikgu? Ya, boleh. Okey. Ini tentang sistem fertigasi. Okey, Apa jadi kalau kita terlebih letak baja dekat tanaman tu dalam sistem fertigasi? Okey, kalau kita lebih terletak baja dalam bekas itu, bekas kita makin bertambahlah. Okey, Betul juga tu kan? Bukan itu jawapannya lah agaknya. Okey, kalau kita letak lebih tak ada masalah. Mungkin akan menjejaskan sedikit, tetapi kita kerugian. Kerana baja itu adalah kos. Bila kalau kita letak lebih, dia akan lebih pH-nya, memang akan menjejaskan sedikit pokok tu, tanaman. Tapi kita telah banyak membazir pada tanaman itu. Itu semua kos. Kita kena jaga kos kita. Jadi dua-dua rugilah. Dua-dua rugi. Jadi sukat betul-betul menggunakan pH meter, menggunakan isi meter tadi. Pelajar semua dah tahu benda tu, dia akan buat. Tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Okey, pokoknya akan sihat, kuat dan bertenaga. Pokok pun bertenaga. Okey, cikgu mungkin ada soalan ataupun murid-murid dalam talian ni mungkin nak tanya murid-murid, soalan. macam ada berkerut-kerut muka tu, nak tanya soalan. Siapa nak tanya? Angkat tangan. Onkan mic. Okey, Tafikin. Cikgu, ni untuk soalan bahagian B. Ya, okey. Sekiranya soalan tu dia minta 3 atau 4 cadangan, berapa banyak jawapan yang saya boleh tulis untuk tambahan jawapan? Okey, kalau untuk katalah tadi 3, okey. Katalah 3, 4, okey. Kalau rasa nak jawab lebih pun boleh, ada lagi ruang jawapan, Pasal ini adalah soalan yang memerlukan pelajar menerangkan. Okey. Jawablah 2 lagi lebih tak apa. Okay? Jangan sampai tak cukup ruang. Jadi terlalu banyak sangat idea, cadangannya. Jadi kita kan kena jaga hati pemeriksa. Nanti kalau utamanya tulisan, jaga tulisan anda. Nanti tak boleh baca, terkerut-kerut nanti pemeriksa nak menandanya. Okey? Pastikan jawapan dia tulis dengan cantik. Kalau ada lebih pun bagi dia. Kalau nak padam pun padam cantik-cantik. Okey? Okay. Itu je lah tipsnya. Kita orang kata jaga hati pemeriksa. Jaga hati pemeriksa paling penting. Boleh kan gitu. Okey, lagi siapa ada nak tanya? Cikgu saya difahamkan cikgu ada satu lagi slide cikgu nak kongsikan ke? Memang itu yang terakhir? Tak untuk yang terakhir tu ada di atas kejap. Yang mungkin cikgu nak. Ini ada skema untuk tadi untuk lakaran kreativiti. Dia ada skor dia lah. Ada kelancaran, keluasan, kejelasan, keaslian. Lakaran itulah tadi. Okey. Jadi kita sambung pada sesi persoalan kita lah. Persoalan tadi. Ada lagi yang nak bertanya? Okey, Zarik. Okey. Onkan mic. Bolehkah kita menulis jawapan lebih daripada yang diminta dalam soalan tersebut? Macam sama je tadi dengan apa ni Rafiki? Sebelah ke? Ni lain-lain ni kot. Tak dengar ni kan. Boleh. Okey. Untuk bahagian B dengan C boleh. Okey. Jadi bahagian A memang tak boleh lah untuk satu ruang, satu jawapan. Okey. Kalau dah tanda betul, tiba sebelah ada tanda pangkah. Macam mana pula tu? Okey. Pening. Amy ada jawab soalan Amy? Bagi soalan pilih kenyataan kerja dan pilih semua, adakah jawapan akan diterima jika ditulis tidak mengikut urutan? Lajunya dia cakap cikgu, dia boleh jadi ini soalan yang ini. Jadi host ni. Saya faham. Okey, soalan yang bahagian A tadi, dia tanya, okey yang ini. Okey, soalan ini. Pernyataan kerja sepatutnya ikut pernyataan kerja yang betul. Sama ada nak ikut urutan, tidak masalah. Okey, tidak ada masalah lah.
Kalau dia nak tulis ikut daripada atas, tulis ikut bawah tak apa. Kalau dia nak susun 1 2 3 4 tulis pun tak ada masalah. Okey? Dia tidak meminta langkah kerja. Okey? Okey. Okey, jadi untuk kata-kata terakhir kot. Bolehlah kot Bolehlah. Okey. Cikgu nak bagi yang last sekali lah. Tanya murid-murid cikgu yang terakhir tanya soalan. Okey, ni persediaan calon. Ingat 7 nasihat cikgu. Confirm win ni. Ni win Oh, okey. win. Dah nampak dah dia punya tu Ulang kaji. Kita ada masa lagi 11 hari. Okey, jangan buang masa. Walaupun anda bekerja Rafikin, cikgu tahu. Tapi kita ada ulang kaji di rumah, bawa nota, tak apa. Okey, biasalah Okey, yang kedua peralatan, alat tulis, kalkulator, pensel tu jangan dibuang, simpan elok-elok. Hari tu dah pakai kan. Okey, kad pengenalan bawa, jangan lupa. Dah lupa kan, cikgu ingatkan lagi. Maklumlah, dah 10 hari terlupa kan. Okey, bawa pelitup mulut dan hidung, itu mask lah. Last kali bawa bertenang. Okey, nak masuk dewan bawa bertenang, jangan risau-risau. Kan? Ada berapa? Bawa 5, mana lagi? Doa dan tawakal. InsyaAllah. Okey, kalau kita dah berusaha bersungguh, insyaAllah. Semua calon-calon MPV Tanaman Makanan, semua calon-calon MPV untuk semua subjek, insyaAllah kita buat yang terbaik. Ada rezeki anda di situ. InsyaAllah. Dan okey dah, sekian, terima kasih. Itu dia. Jangan lupa minta restu ibu bapa daripada guru-guru, dan ada hashtag biar tak handsome, biar tak kacak, janji kita skor A. Itu yang paling penting, cikgu. Itu yang paling penting. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Wajih sebab sudi berkongsi ilmu dengan murid-murid pada hari ini. Dan ini dia Cikgu Wajih ni guru tanaman makanan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aitawa Felda Aitawa Kota Tinggi Johor. Dan juga terima kasih kepada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aitawa juga. Lambai sikit. Lambai-lambai dekat dalam talian ni. Semua pandai-pandai Cikgu. Cantik, handsome, kacap dan juga pandai. Lengkaplah package ni. Okey, harapnya segala ilmu dikongsikan oleh cikgu kepada anda adik-adik di rumah dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menjawab soalan SPM nanti, insya-Allah. Jadi kita akan berjumpa lagi insya-Allah di dalam Road to Success di Didik TV KPM pada hari yang berikutnya. Jadi jangan lupa untuk teruskan menonton Didik TV KPM. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Eli Arifin. Bye. Lambai-lambai. Bye. Lambai semua. Bye. Okay, jumpa lagi insya-Allah. Ada masa rezeki. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norizan binti Welang, ibu kepada Nurin Aisyah binti Ismirat dari SMK Aitawa Johor. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya yang sedang menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Saya harap dia bersedia buat yang terbaik, yakin, doa, tawakal. Ibu yakin kakak Nur Aisyah boleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.